yang menindas orang lain saja. Nabi tak paksa. Sebab itu dalam Islam apabila orang dah nak berlaku peperangan, apa dia buat? Dia buat beberapa step. Seperti hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dia buat? Yang pertama, dia suruh orang negara berkenaan, dia hantar mesej dakwah. Jadi tentera Islam akan berikan mesej dakwah pada dia. Itu yang tuan-tuan dengar cerita Samarkand yang terkenal lah, di Uzbekistan. Tuan-tuan barangkali tuan-tuan selalu dengar cerita di Uzbekistan. Sekarang kita Uzbek kan tuan-tuan, pergi kapal terbang di Uzbek. Uzbekistan dulu Islam masuk ke situ, daerah Samarkand, daerah Sindh, daerah-daerah tu tuan-tuan. Bila Islam masuk, tentera Islam depa kaya, depa ada macam permata, hasil khazanah negeri depa banyak. Bila tentera Islam tentera Islam takut bila bagi satu mesej kata dakwah, seru kepada Islam, puak-puak ni takut. Bila takut, pemimpin-pemimpin ni akan pelesap segala harta khazanah negara, buat lari habis. Lalu bila masuk dalam negara kosong, dia timbul dalam pemikiran tentera ni, lalu dia serang tanpa dia bagi mesej dahulu tentang dakwah Islam. Di Uzbek dia serang tu. Bila serang macam tu, rakyat tak tahu apa, memang kalah lah. Tentera Islam kuat, kalah. Dapat negara tu kat tentera Islam, bentuk kerajaan Islam. Tapi bila lama sikit mereka duduk, puak-puak tu dia lama-lama dia faham Islam. Dia kata rupanya cara-cara Islam mereka serang negara kita hari tu ni salah. Mereka tak ikut peraturan. Dia pandai, geng-geng agama dia jadi pandai. Dan dia tahu kerajaan Islam adil kepada Islam dan juga kepada bukan Islam. Dia hantar perwakilan pergi ke Damsyik, Syria. Uzbek ke Syria tak tahu apa bulan dia nak sampai, apa puluh hari sampai. Puluh hari lah dia makan masa. Dia naik dulu kenderaan sampai zaman pemerintahan Omar bin Abdul Aziz. Bila dia sampai, wakil tu sampai, dia cari di mana istana Omar bin Abdul Aziz. Dia tunjuk dia istana dia, satu rumah buruk ya, dia duduk. Dia kata hampa jangan duk main buat nanya kat aku ni main jauh ni. Dia kata buat nanya apa, rumah sungguh rumah khalifah. Takkan khalifah rumah macam tu, no, tentera dia 10,000 seluruh dunia dah tawan suku dunia dah. Betul itu rumah dia. Tanya orang lain pun, oh, itulah dia tahu. Tu khalifah. Dalam sejarah tulis dia pergi, dia tengok dekat, dia tengok Omar Abdul Aziz sedang tolong isteri dah kerja rumah. Masa rehat dia tolong. Dan dia tengok satu orang pukul anak Omar bin Abdul Aziz, luka, cedera. Dan dia tengok Omar Abdul Aziz minta sikit makanan bagi pada budak yang pukul tu. Bila dia dekat, dia Omar Abdul Aziz kata kat orang tu, budak ni anak yatim ni, dia ni pak tak ada, pukul anak saya tak apa, kesian kat dia. Dia tengok bagus khalifah ni. Lepas tu dia cerita pada khalifah, dia kata dia pun tak confident lah tengok khalifah macam tu ya, duk tolong dapur lah. Boleh kira ke ni? Dia pun kata ceritalah masalah, buat pengaduan. Omar bin Aziz masuk, ambil pen, tulis atas surat lebih kurang 2 baris 3 baris, ambil cok khalifah, pum, cok. Suruh qadi besar Samarkand bicara balik kes yang didakwah. Lipat kopi. Sampai patah balik 40 hari dah sampai orang dia, apa cerita? Tak edit lah. Aku ingat dia nak respon bagus, dia buat surat macam ni. Dia pun tapi dia tuju kepada hakim, ketua hakim di Samarkand. Dia hantar pergi hakim tu siang. Hakim tu buka, dia baru tahu. Dia panggil kepala tentera semua yang takluk Samarkand, dibicarakan di Mahkamah Islam.
segera bersyarah. Betul ke hamba masuk dulu tak bagi amaran penduduk Samarkand dengan la ilaha illallah dan seru kepada dakwah Islam yang bersih? Dia kata kami takut dia belah lari. Hampa karut ni macam tu. Kata sejarah, hakim jatuhkan hukuman, hakim Islam, mahkamah Islam, negara telah jadi negara Islam, supaya tentera Islam keseluruhannya hendaklah keluar daripada Samarkand. Tidak menjelang waktu pagi esok, melainkan didapati sudah tidak ada lagi tentera Islam di bumi Samarkand. Lalu hantar surat semula supaya mereka menseru kepada la ilaha illallah. Penduduk Samarkand tak jawab. Tentera Islam masuk, kali ini mereka keluar bukan nak perang. Mereka semua menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentera yang mukjizat hebat, dia kata. Dah masuklah ke negeri orang, keluar balik kerana tak mengikut peraturan yang Islam mau. Contoh dan teladan ini menjadi mukjizat sejarah yang menyebabkan Islam berkembang pantas dalam dunia ini. Tuan-tuan, ia hanyalah kenangan sejarah, tetapi apa yang ada pada hari ini umat Islam semuanya memalukan. Daripada orang bawahan sehingga atasan, dalam dunia Islam penuh memalukan. Kitalah bangsa yang tidak berperaturan, kitalah umat yang tidak ada disiplin, kitalah negara yang miskin dan mundur, kitalah negara-negara yang tidak tolong antara satu sama lain, kitalah bangsa yang ditindas, kitalah bangsa yang tidak ada peraturan sama sekali. Ekonomi kita dicengkam oleh orang lain, sedangkan khazanah negara Islam kaya raya. Kita nak bawa dan nak cerita pada dunia Islam adalah agama yang hebat, seperti mana Umar Abdul Aziz membawa benderanya. Inilah beza antara kita dengan mereka. Kita meninggalkan Islam, mereka buat Islam seperti hakikatnya. Maka pembukaan peperangan dahulu dinamakan dengan futuhat. Kita hilang. Hampir 1000 tahun Islam menguasai India. Islam menguasai India, masuk ke dalam India, ada kesan-kesannya pun, tapi akhir daripada penyelewengan